pagi ni kita baca hadis dulu. Harap-harap belah ihsan Allah, hidup kita semua berkat. Nabi ulama beritahu kalau 3 hari tak dengar hadis, nanti satu titik hitam akan melekat pada hati. Saya baru balik umrah dengan adik perempuan tu. Ni nak abang ustaz juga lah. 3 anak lah nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Tahniah. Ni tinggal. Alamak. Dan ni kawan. Oh, kawan. Kawan anak. Oh iya ke? Ni 21 PKIA. 21 ni? Wah. Pergi Mekah dulu ke Madinah? Mekah dulu. Alhamdulillah. Direct pergi Mekah ke dia singgah tempat lain? Direct. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia singgah Oman dulu. Sehari duduk sana hotel tu. Seronoklah boleh jalan tengok orang, tapi penat sikit. Penat sikit lah kalau boleh pergi umrah tu, pergi Mekah tu. Alhamdulillah. Ustaz, ada buat haji? Dah. Oh, tak sempat. Kena tipu 100,000. Alhamdulillah. Habis? Dua orang 100,000. Saya dah 2 kali dah kena haji ni. 2011 dulu sekali. Ada satu syarikat Tun Teja tu. Dia buat untuk mengimbau kenangan Tok Nenek pergi haji naik kapal. Star Cruise tu. Dia bawa demo lah, duduk dalam Star Cruise 2 malam. Ni kapal ni lah kita akan samak, kita akan cuci untuk pergi haji. Tidur 2 malam. 100,000 juga. Burn. Buat macam mana? Kita daftar dah tabung haji, tapi dah lambat lagi kan. Lambat. Ikut. Jadi kita nak bagi sempurnakan, Allah bagi rezeki, bayar je lah. Dah 2011 sekali, ni 2022 sekali. Alhamdulillah. Ustaz pergi umrah bila? Saya pergi 13 bulan baru ni, 13 bulan 10. Sebab saya dapat dalam Facebook lah status. Ya kan hak gambar yang pergi haji. Rupanya hak gambar baru pergi umrah. Baru umrah ni. Ceritanya isteri saya sangat kecewa. Saya kecewa jugalah. Tak boleh pergi tu kan, tak boleh sempurnakan, tak boleh selesaikan. Lepas tu tak apalah, kita pergi umrah lah. Kami pun duk cari driver, cari-cari. Mak tahu, mak pun rasa nak pergi juga. Mak nak pergi ke? Jom lah. Ayah pula bunyi, aku nak duduk dengan siapa oi? Ayah pula pergi. Lepas pada tu, Pak Menakan pun nak ikut, Mak Menakan nak ikut, anak-anak nak ikut. Akhir sekali 23 orang. Semua sekali 27 orang. Seronok. Sebiji bas ambil kat kampung, kat masjid tu. Sejarah lah bas masuk kampung. Ambil. Seronok pakai duk teriak, depa teriak. Adik-adik kita nak tinggal pakai duk teriak ayo dah. Lepas tu turun PKL lah. Wah, alhamdulillah. Seronok. Cuma saya nak bagi tahu, kita dapat maklumat barang di Mekah mahal, barang di Madinah murah. Rupanya salah. Barang Madinah mahal. Kurma mahal, macam-macam mahal. Beli kat Mekah mau murah beli dekat tempat Nabi Adam turun jumpa Nabi Hawa, jumpa Hawa. Jabal Rahmah, yes. Situ dia jual kat dataran tu murah aja. Tapi sementara bandaran dia main dia buat lari habis. Jadi murah. Kami dengar maklumat kata jangan beli apa-apa di Mekah ni, pergi beli kat Madinah murah. Pergi kat pasar kurma, taman kurma tu pun mahal juga. Di tempat lepas orang. Jadi saja bagi tahu lah. Seronok lah, seronok sangat. Seronok punya seronok. Tengah seronok di Madinah tu, tiba-tiba keluar dalam WhatsApp esok malam tu kan, pukul 10 malam tu, lebih kurang esok ni kita check out
Cik kau nak pergi mana pula? Baliklah, kita cukup. Allah. Pakat terkejut. Cukup hari lagi? Cukup hari. Kita pakat lupa punya seronok. Seronok dekat Mekah. Mekah seronok apa ni, turun hotel, keluar pada lift aja, keluar pada bangunan. Penuh dah orang duk semayang kat tepi kedai. Tapi kita tak semayang situ lah. Kita pergi semayang dalam masjid. Tapi penuh dah kalau nak semayang tepi bangunan tu pun penuh dah orang. Madinah pun macam tu. Dekat, dekat seronok. Syok. Dan orang ramai macam haji. Jadi kita suasana tu seronok. Bila orang ramai ni berkat lah. Banyak orang baik-baik, banyak wali-wali Allah kan. Seronok tu lah. Tahniah. Nah, ni musim nak sejuk ni, jangan lupa bawa pelembap ni nah. Pelembap ni jangan lupa bawa. Lepas tu jajan-jajan tak payah bawa banyak-banyak kan. Saya bawa satu beg besar tu. Maggi apa lah. Satu kerja duduk makan Maggi. Anak-anak kan umur 4 tahun, 5, 7 tahun, 16 tahun anak-anak tak pergi makan nasi, duduk makan Maggi. Bawa biskut-biskut ke ikan masin sikit. Untuk 2-3 hari boleh lah. Goreng siap-siap ikan masin kan. Gitulah. Syukur alhamdulillah soalnya. Tahniah. Tahniah. Baik. Atas perkara ni tu yang ingat nak main. Allahu akbar. Satu nak peringat sangat. Ulama-ulama yang tawaduk kata, apabila pandangan pertama tengok Kaabah tu, bacalah ibu doa. Ya Allah, kau terimalah doa kami dan doa keturunan kami, walau di mana kami berdoa di atas muka bumi ni. Sebab ingat cakap Melayu ya. Sebab pandangan pertama tu pasti Allah Ta'ala terima doa. Saya semenjak dulu saya pergi, semenjak tu hidup saya berubah. Ya Allah, terimalah doa saya dan doa keturunan saya, walau di mana kami berdoa di atas muka bumi ni. Maknanya dalam kebun getah ke, dalam atas bendang ke, kan? Orang kata ambil ibu doa tu dulu. Lepas tu lah barulah. Kan orang pesan doa banyak kan. Tak boleh, orang ramai. Dia langgar kita pergi baca senarai doa situ. Orang ramai. Saya taklah handsome mana, tapi saya tahu saya handsome. Masalah dia waktu kita tawaf tu, orang Pakistan, orang Indonesia ni kan minta maaf no. Kak, orang sini kan Indonesia. Sini kan. Kita duk tawaf kan, duk zikir, duk baca doa, dia kain kan. Kita nak jaga wuduk lagi apa. Dia jenis tolak. Dia nak ligan kumpulan dia. Bila dia pecah, dia mula kau kata, kita nak jaga ayat sembahyang dengan kaki lagi, dengan tangan lagi. Nak tahu waktu buat umrah tu kan. Itulah. Satu lagi, kain umrah tu dia besar. Saya pergi baru ni bawa 2 pasang. Jadi satu beg tu untuk dia aja. Ihram tu. Kain ihram tu bawa 1 pasang tak pada. Buat 1 pasang tak pada. Lepas tu pandai-pandai jaga. Pandai-pandai jaga. Sebab pi tu terus pakai ihram tau. Jadi ihram tu kalau ikut depa ajak belit tu payah. Payahlah nak cabut, nak selit-selit payah Saya mula-mula saya duk pakai ikut depa 2 ajak ni tu lah. 2 ajak tu. Main depan sini pula. Khusus umrah pagi ni. Lepas tu sini pula kita gulung. Lepas tu bubuh tali pinggang kan. Bila kita jalan dia terbuka lah, dia terjatuh lah. Lah ni macam ni. Kata kan bawah ni yang penting. Mbak spanner tak pakai. Apa-apa tak apa, senang. Jadi belit itu je. Belit. Gulung sini. Kemai. Bubuh tali pinggang.
Kalau ikut hadis Pak Ajak tu, dia nak luruh. Itulah. Oh, tanya. Sonok. Jadi kita tengok. Oh, pergi sekali. Dia pergi dah. Alhamdulillah. Saya duk ingat lah. Sementara nak mati ni, sebab ni dah hujung-hujung dah kan. Saya ingat bulan puasa tu nak pergi baik puasa raya sana. Rasa ni. Bulan puasa je. Seronok. Dulu saya pergi bulan puasa. Lama lagi kan? Ui, seronok. 20 hari Pak. Pergi 2 minggu terakhir puasa tu Tauhid Raya sana. Saya ingat saya nak mula tahun depan saya nak buat macam tu lah. Seronok. Lepas tu nak masuk Raudhah tu kena aplikasi nusuk tu. Nanti tak boleh masuk. Ziarah makam Nabi sekali. Ramai kat ramai. Lepas tu tunggu giliran berjam, masuk 3 minit je. Haji. Ramai. Syok. Itulah syok lepas ni tepi lah kan okey. Kita dengar apa Allah Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Surah Al-Hajj. Dan serulah kepada manusia mengenai kewajipan haji. Nescaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan mengenderai unta-unta yang kurus yang datang daripada segenap penjuru yang jauh, supaya mereka yang datang menyaksikan ataupun menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat kepada mereka. Ada perselisihan pendapat mengenai binaan asal Kaabah, sama ada ia dibina oleh Nabi Adam AS atau telah dibina oleh para malaikat sebelum binaan baginda Adam AS. Sehingga ada yang menyatakan bahawa kejadian bumi adalah bermula daripada tapak Kaabah ini. Bumi pada mulanya berbentuk buih-buih di atas air, yang kemudiannya telah disebarkan ke semua bahagian bumi yang ada pada hari ini. Tetapi ketika banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, tempat ini yakni Kaabah telah diangkat. Selepas itu Nabi Ibrahim AS telah membinanya semula dengan dibantu oleh Nabi Ismail AS, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran juzuk 1 surah Al-Baqarah ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ayat yang sebelumnya telah dijelaskan bahawa kamilah yang memberitahu kepada Nabi Ibrahim. Kamilah yakni Allah yang memberitahu kepada Nabi Ibrahim AS tempat asal Kaabah. Dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim telah membina semula Kaabah di tempat tersebut. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan bahawa ketika Allah menurunkan Nabi Adam AS daripada syurga ke dunia, Allah juga telah menurunkan rumahnya ke dunia. Dan Allah telah berfirman, wahai Adam, aku telah menurunkan rumahku ini bersamamu. Rumahku ini akan ditawaf sebagaimana arasku ditawaf, dan ia akan dijadikan kiblat solat sebagaimana arasku dijadikan kiblat solat. Setelah rumah Allah diangkat ketika banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, Nabi-Nabi yang datang selepas baginda Nuh tetap terus melakukan tawaf di tempat itu walaupun tanpa Kaabah. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membina semula Kaabah, dan Allah sendiri yang menetapkan tempatnya. Sikit lagi Dalam sebuah hadis ada dinyatakan bahawa apabila Nabi Ibrahim telah selesai daripada membina Kaabah, maka baginda Nabi telah memberitahu Allah bahawa pembinaan Kaabah telah selesai. Lantaran itu Allah Ta'ala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim. Baginda ni maksudnya Nabi Ibrahim, supaya menyuruh manusia untuk mengerjakan haji sebagaimana yang tersebut dalam ayat di atas. Maka Nabi Ibrahim telah bertanya, ya Allah, bagaimana suaraku akan sampai? Allah berfirman, untuk menyampaikan suara adalah tanggungjawab aku.
Maka Nabi Ibrahim AS telah menyeru dengan seruan yang telah didengari oleh semua penduduk yang berada di antara langit dan bumi. Pada zaman ketika ini, suara daripada satu negara ke negara lain yang disampaikan dengan perantaraan wireless sudah tidak menjadi satu perkara yang mengherankan, apatah lagi jika suara itu tersebar dengan kehendak Allah yang merupakan pencipta kepada perkara-perkara wireless itu. Lebih-lebih lagi tidak mengherankan langsung. Dalam sebuah hadis yang lain ada disebutkan bahawa seruan itu telah tersebar kepada semua manusia dan semuanya telah mengucap labbaik, yang membawa erti saya menyahut seruanmu ya Allah. Ucapan inilah yang disyariatkan untuk diucap oleh setiap orang yang mengerjakan haji setelah memakai ihram. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala telah takdirkan haji untuknya, dia sebenarnya telah mendengar seruan itu dan mengucapkan labbaik. Dalam hadis yang lain ada dinyatakan bahawa sesiapa sahaja yang menyatakan labbaik terhadap seruan tersebut, maka pasti dia akan dapat mengerjakan haji, tidak kira sama ada dia sudah dilahirkan ke dunia ini ataupun masih di dalam arwah. Dalam hadis yang lain terdapat tambahan bahawa jika dia menyahut sekali, maka sekalilah dia akan dapat mengerjakan haji. Dan jika 2 kali, maka 2 kalilah. Dan begitulah bilangan haji yang dia akan kerjakan mengikut bilangan sahutannya. Sangat betul lah roh-roh yang telah berkali-kali menyebut seruan tersebut kerana mereka akan dapat mengerjakan haji berulang-ulang kali. Subhanallah. Itu dia. Jadi alhamdulillah. Itu dia cerita tentang Kaabah. Penting kita kena tahu sejarah ni. Kisah-kisah macam ni kita kena tahu. Kan kalau tidak kita tengok saja, tengok orang duk pusing saja, duk selfie saja. No, banyak pakai duk selfie kan. Baik, alhamdulillah semoga Allah Taala bagi kita kefahaman, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Baik. Baru boleh buat kerja kan. No, kak tak pernah main no. No, tengok mata tu macam pernah main. Kalau tengok tak lagi tak apa.